Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam cintai sejarah. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siri Cakna Sejarah bersama Cikgu Daniel. Di dalam siri Cakna Sejarah pada kali ini, InsyaAllah saya cuba kupas tentang penggunaan garis masa dalam belajar, menguasai, memahami, dan pada akhirnya dapat menjawab sebarang persoalan tentang sejarah di sekolah ya. Bagi KBSM, saya telah ringkaskan kepada dua garis masa. Garis masa yang pertama saya namakan sebagai garis masa 1, iaitu garis masa tamadun, dan garis masa 2 adalah garis masa Malaysia. InsyaAllah saya akan terangkan dalam bentuk visual penggunaan garis masa tersebut. Baik, kita terus kepada garis masa 1. Salah satu daripada tips yang ingin saya kongsi dalam Cakna Sejarah bersama Cikgu Daniel, kaedah yang cepat, padat, ringkas tetapi jelas akan memudahkan rakan-rakan guru sejarah untuk menerangkan kepada anak-anak murid sekalian dan juga kepada anak-anak murid yang ingin belajar dan mendalami sejarah. Saya fokus kepada KBSM dahulu ya. InsyaAllah penggunaan garis masa ini boleh dipraktikkan oleh semua aras yang berkaitan dengan subjek sejarah, sama ada KSSR bagi sekolah rendah atau KSSM bagi sekolah menengah. Namun pada kali ini saya ingin terangkan penggunaan garis masa 1 yang saya terapkan dalam KBSM ya, iaitu saya namakan garis masa tamadun. Okey, kita lihat garis masa tamadun, garis masa 1 yang saya namakan ini adalah overview-nya. Sudut pandang besarnya adalah berkisar tentang tamadun. Jadi sebenarnya hanya ada 4 intipati penting dalam garis masa tamadun ini, yang kita katakan ada lebih kurang 9 bab berkenaan tamadun dalam tingkatan 4 KBSM pada masa ini ya. Agak luas. Namun jikalau kita lihat, sebenarnya hanya ada 4 sahaja intipati utama yang saya gagaskan dalam garis masa 1 saya ini. Intipati yang pertama adalah tamadun awal dunia. Okey, sebelum saya mulakan dengan tamadun awal dunia, ingin saya imbas sedikit tentang apa sebenarnya yang diterangkan semasa saya mengajar berkisar tentang garis masa tamadun. Okey, kita imbas kembali kepada siri Cakna Sejarah bersama Cikgu Daniel yang sebelum ini, iaitu 5 hukum soalan sejarah. Ingat ya tuan-tuan, adik-adik, anak-anak sekalian, 5 hukum soalan sejarah. Yang pertama adalah konsep atau definisi atau pengertian, maksud istilah sama maksud. Yang kedua adalah faktor atau sebab. Ketiga, ciri-ciri atau proses. 4, kepentingan atau sumbangan atau kebaikan. Dan yang kelima, kesan atau impak atau implikasi. Jadi, perkara paling penting apabila menerangkan tentang tamadun ini adalah 5 perkara tersebut. Okey, contohnya, apakah konsep tamadun? Apakah sebab kemunculan tamadun awal di lembah sungai? Apa ciri-ciri utama tamadun? Apakah sumbangan tamadun tersebut? Apakah kesan daripada pengenalan daripada tamadun-tamadun tersebut kepada tamadun pada hari ini?
contoh saya tidak ingin untuk bercerita panjang tentang 5 hukum soalan sebab sudah diterangkan dalam siri sebelumnya. Anda boleh lihat dan bolehlah share ke subscribe ke. Okey, kita teruskan apabila menerangkan tentang garis masa tamadun awal dunia ini, apa sebenarnya yang ingin diterangkan? Saya ringkaskan kepada 6 tamadun awal. Walaupun dalam buku teks ada 8 tamadun, tetapi saya kecilkan lagi kepada 6 tamadun. Kita ringkaskan Yang pertama, tamadun Mesopotamia yang muncul di lembah Sungai Tigris Euphrates Kalau pada hari ini adalah negara Iraq. Dan yang kedua, tamadun Mesir Purba yang muncul di lembah Sungai Nil. Pada hari ini di benua Afrika negara Mesir. Tamadun yang ketiga adalah tamadun Indus yang muncul di lembah Sungai Indus, kemudian berkembang menjadi tamadun India. Pada hari ini adalah di benua Asia Selatan. Dan tamadun keempat, tamadun awal dunia yang keempat adalah tamadun Huang Ho, atau setelah dikemaskini pada versi IKSSM dikenali sebagai Huang He atau tamadun lembah Sungai Kuning yang kemudiannya berkembang menjadi tamadun Cina. Pada hari ini berada di Asia Timur atau negara China. Seterusnya, tamadun yang kelima adalah tamadun Yunani atau nama lainnya Greek. Pada hari inilah negara Greece dan tamadun yang keenam adalah tamadun Rom yang berkembang di semenanjung Itali pada hari ini. Okey, apa yang diterangkan dalam tamadun awal ini? Perkara paling utama adalah berkenaan dengan ciri-ciri tamadun. Ada berapa ciri tamadun Tamadun awal dunia, Mesir Purba, Mesopotamia, Rom. Ada 6, ada 10. Banyaknya tamadun. Banyaknya ciri-ciri tamadun. Dahlah ada 6 tamadun plus 2. Ada 6 ciri-ciri plus 4. Banyak 8 tamadun darab 10, 80 ciri-ciri. Okey. Kalau kita kembangkanlah ciri-ciri tu. Kalau kita tolak sedikit pada 4 tamadun awal, 4 kali 4 ciri yang kurang daripada 10 tersebut, tolak 24, 80, tolak 24. 56 ciri-ciri sekurang-kurangnya. Jadi, banyak So, saya ringkaskan ciri-ciri tersebut kepada 3. Apa 3 itu? Kita lihat balik kepada 3 hukum jawapan. PES. Kita pecahkan ciri-ciri tersebut kepada politik, ekonomi dan sosial. Jadi ringkaslah ciri-ciri tersebut. Ini nama-nama tamadun tadi Okey, seterusnya saya bergerak kepada intipati garis masa 1 yang kedua adalah tamadun awal Asia Tenggara. Kita berada di Malaysia. Malaysia merupakan subset atau sebahagian daripada Asia Tenggara. Dan Asia Tenggara merupakan sebahagian daripada dunia. Kita sudah belajar garis masa yang pertama adalah pada permulaannya tamadun awal dunia. Maka sebelum sampai ke Malaysia adalah molek jikalau kita mendalami sedikit sejarah tamadun awal Asia Tenggara. Okey, apa yang ada dalam garis masa tamadun awal Asia Tenggara? Ada 2 sahaja Yang pertama, agraria. Apa itu agraria? Perkataan agraria ini saya mudahkanlah kita translatekan ke dalam bahasa Inggeris. Agriculture. Maksudnya pertanian. Apabila sebut pertanian, agriculture, agraria. Tidak boleh lari daripada kata kuncinya tanah. Pertanian mesti dilakukan atas tanah.
tempat tinggalnya di mana? Kawasan pedalaman yang semestinya ada tanah. Manakala komponen kedua dalam Tamadun Asia Tenggara ialah M. AM. Bukan waktu pagi ya. M ni maritim, daripada terminologi bahasa Inggerisnya adalah marine, laut. Maksudnya semua ciri-ciri yang berkisar tentang maritim adalah berkaitan dengan laut. Contohnya, tepi laut, tempat munculnya kerajaan maritim. Apa aktivitinya? Perdagangan di laut, pelabuhan tepi laut. Okay. Saya teruskan lagi dengan intipati garis masa 1. Intipati ketiganya ialah Tamadun Islam. Okay. Tamadun Islam, jikalau merujuk kepada bilangan bab dalam buku teks KBSM tingkatan 4, mewakili 5 bab. Saya 50% daripada buku teks itu bercerita tentang Tamadun Islam. Banyak. Terlampau banyak jikalau kita bilang bab. Namun, saya ringkaskan kelima-lima bab itu dalam satu garis masa, Tamadun Islam. Apa kisah dalam Tamadun Islam? Ya? Okay, yang pertama, latar belakang Islam. Di mana munculnya, siapa pelopornya, siapa pendokong awalnya, apa reaksi masyarakat tempatannya. Kedua, hijrah. Bagaimana Islam itu boleh berkembang, berpindah ke Madinah. Kerana dalam pengetahuan kita, Madinah merupakan negara Islam yang pertama. Walhal Islam itu lahir di Mekah. Maka adalah prosesnya, penghijrahan. Seterusnya, Islam itu berkembang, membentuk kerajaan yang dimulai dengan Khulafa Ar-Rasyidin, kepada pemerintah berasaskan keluarga, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya Turki Ottomaniyah dan kerajaan-kerajaan kecil Islam yang lainlah. Contohnya Muluk At-Tawaif dan sewaktu dengannya. Dan seterusnya, kita tidak boleh lari bercerita tentang kedatangan Islam. Kenapa kita cerita tentang kedatangan Islam? Sebab kalau kita lihat pada hari ini, di Asia Tenggara, di Malaysia, ramai penganut Islam. Tapi Islam bukan lahir di Malaysia. Islam lahir di Mekah. Jadi bagaimana Islam datang? Sebab itu kita masukkan dalam silibus itu skop kedatangan Islam. Teori ACI yang pernah saya sebut dalam formula sejarah sebelum ini. Jadi Islam datang ke Asia Tenggara dan ke Malaysia. Dan paling penting adalah apa sumbangan Islam itu kepada Asia Tenggara dan Malaysia. Jadi kita pecahkanlah sumbangan itu kepada PES, kembali kepada politik, ekonomi dan sosial. Okey, boleh ya? Kita terus ke garis masa akhir dalam garis masa 1 ini. Ini intipati yang terakhir ya. Intipati keempat, garis masa tamadun ini. Apa? Ya. Tamadun Eropah. Okey, kedengaran juga ya sebelum ini di media-media sosial atau cakap-cakap bukan hearsay ya. Susahlah nak belajar tamadun Eropah ya. Luas cakupannya, jauh benua Eropah. Daripada zaman jatuhnya Rom sehingga zaman bangkit kembali Eropah. Terlampau luas. Kami tak boleh ingat lah cikgu. Itu cakap murid ya. Atau cikgu ringkaskanlah tajuk ini sebab tajuk ini agak luas untuk kamu. Mungkin itu sebahagian guru pernah bercakap kepada pelajar apabila nak mengajar tajuk tamadun Eropah. Sebenarnya tajuk Eropah ini agak seronok ya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menulis 2 buah buku ya yang sudah diterbitkan berkisah tentang tamadun Eropah. Yang pertama saya menulis tentang Renaissance dan yang kedua saya menulis tentang Reformation. Okey, jika ada kesempatan anda boleh rujuk buku-buku tersebut. Okey, kita kembali kepada intipati tamadun Eropah. Apa sebenarnya yang ada dalam tamadun Eropah? Ya rakan-rakan sekalian, apabila bercerita tentang tamadun Eropah, kita tidak boleh lari daripada menceritakan tentang beberapa zaman-zaman yang muncul pada tamadun tersebut. Yang pertama adalah zaman gelap, Dark Ages.
Bukan tak ada lampu ya. Ada. Cahaya ini, gelap ini bermaksud cahaya ilmunya tak ada. Yang kedua, transisi. Zaman gelap ini ingin berubah kepada zaman cerah. Maka transisi ini zaman pertengahannya. Renaissance ini zaman cerah. Ya. Zaman gelap mula berubah, transisi, dan sekarang menjadi zaman cerah, Renaissance. Dalam zaman Renaissance ada satu gerakan agama yang besar, iaitu gerakan Reformation. Yang mana berlakunya pertembungan dalam mazhab Kristian yang melahirkan mazhab Kristian Protestan yang protes menentang Kristian Katolik. Okay. Seterusnya, zaman penjelajahan dan penerokaan, di mana masyarakat Eropah apabila sudah cerah, mereka sudah menjelajah dan meneroka. Okay, menjelajah tu maksud dia usha-usha, lihat kawasan. Teroka ni mula masuk dan mencari apa yang ada di tempat yang mereka usha tadi, yang mereka lihat-lihat tadi. Okay, dan seterusnya berkembang menjadi zaman RT dan RI. Saya suka ringkaskan supaya relevan dengan situasi sekarang. RT ialah revolusi tani dan RI ialah revolusi industri. Saya keluarkan imbuhan apitan pean tu ya. Kenapa? Sebab kita biasa disebut pada hari ini RI 4.0. Sebenarnya RI inilah yang bermula di zaman Taman Eropah revolusi. Dan yang terakhir adalah zaman imperialisme. Okey, boleh ya? Rakan-rakan guru sejarah sekalian, peminat-peminat sejarah, murid-murid yang ingin mendalami sejarah secara pantas, bolehlah jadikan panduan pada hari ini dalam siri Cakna Sejarah bersama Cikgu Daniel ini sebagai satu cara, method tips untuk anda memperkemaskan lagi, menambahkan lagi minat untuk menguasai subjek sejarah. Okay, insyaAllah sekian saja pada kali ini. Jikalau ada kelapangan dan kesempatan, saya akan teruskan dalam siri Cakna Cakna Sejarah bersama Cikgu Daniel dalam garis masa 2. Garis masa Malaysia. InsyaAllah jangan lupa teruskan menonton siri Cakna Sejarah bersama Cikgu Daniel. Jangan lupa jikalau ada yang baik daripada perkongsian ini, sila-silakanlah. Sudi-sudikanlah berkongsi, share, dan jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.